Assalamualaikum. Tu Saya boleh rekod. dengar tak? Okey. Aduh, dengar, saya dengar. Macam Kak ni jaga kosakata sebab apa ni, aku nanti Allah. Sebab nanti kita, video ni hantar kat Cikgu Song. Nanti Cikgu Song upload kat YouTube dia. Boleh tak? Jaga kosakata semua. Boleh, boleh Tapi bang. nanti kalau kena tanya respon tau. Bagi apa ni, kita punya sesi ni aktif. Boleh? Boleh, boleh. Okey. Ni nak korang nak tunggu sampai pukul 11 ke nak start dah? Boleh je, start terus. Start Ni, Okay. Man, share tu. Ha. So korang tahu kan apa tajuk yang kita akan belajar ni? Tahu. Nampak tak? Nampak. Sekejap. Nak ke screen dia lain. Sekejap Oh. Cepat. Aku dah siap. Okay. Assalamualaikum. Tajuk ni kita aku dengan Afiq akan presentkan. Kau nampak kan? Nampak. Okay. So yang kau nampak tajuk kita belajar tingkatan 2. Aktiviti tingkatan 2 iaitu bentuk mekanikal. Sistem mekanikal bermaksud beberapa komponen berfungsi sebagai penghantaran bagi menyelesaikan sesuatu tugas yang diprogramkan. Okey. Lepas tu mekanisme yang digunakan bagi mendapatkan untuk mendapat sesuatu hasil pengeluaran. Tak ni faham kan? Faham. Okey. Dalam sistem mekanikal ni ada banyak komponen. So nanti aku dengan Afiq akan terangkan satu-satu dia punya fungsi. Okay. Yang first, kita ada gear. Macam korang tahu, gear ada banyak kan. Tapi fungsi dia semua sama. Fungsi dia digunakan untuk memudahkan kuasa. Lepas tu, function gigi untuk setiap gear ni, dia berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Faham kan?
Faham. Okay, next. Ada pautan. Pautan ni dia macam dia selalu ada dekat pintu lah untuk mengelakkan macam hentakan. Okay. Pautan ni ataupun linkage digunakan sebagai penghubung sesuatu komponen bagi lengkapkan sesuatu situasi. Okay, next. Tuli atau tuas. Tuli atau tuas ialah sistem yang berkaitan daya, beban dan fulcrum. Korang faham konsep dia? Ada 3 kelas setiap tuas dengan tuli. Ada 3 kelas. Okay, macam yang first, dia ada contoh dia sekali. Yang kelas pertama, depan dia daya. Tengah-tengah dia macam fulcrum, belakang sekali dia beban. Beban tu tempat kita letak objek. Faham kan? Faham. Okay. Kemudian kelas kedua. Kelas kedua ni pula dia daya kat belakang, beban kat tengah, fulcrum dia dekat depan sekali. Macam contoh dia bagi ni, kereta sorong. Kelas ketiga pula, fulcrum dia kat belakang, daya kat tengah, beban dia kat depan. Dan contoh stapler, beban dia kita letak apa selalu? Kita boleh jawab kan? Beban kita letak Beban stapler, kita letak apa? Kertas. Okay, kita letak kertas kan. Lepas tu daya ni function dia macam mana? Kita tekan. Okay. So kita tekan pakai tangan daya ni. Fulcrum ni dia macam macam ni. Tapi korang faham kan function fulcrum ni macam ni? faham. Okay. Next. Takal. Takal. Takal ataupun puli. Ia sejenis mesin ringkas terdiri daripada satu roda berputar pada ganda. Takal juga dia berfungsi untuk menjadikan beban lebih ringan dan mudah untuk diangkat. Korang tahu kan konsep takal ni macam ni? Kita gunakan untuk angkat barang berat. Untuk angkat sesuatu beban yang berat. Okay, tali sawat. Afiq boleh present Afiq? Saya Aci Sesondol bang. Lagi satu. Okay. Tali sawat pula. Tali sawat ni kita selalu nampak dekat kenderaan. Kenderaan yang berenjin semua. Sebab dia banyak digunakan dalam industri pemesanan, conveyor dan pada motosikal berkuasa besar. Okay. Tali sawat ni dia menghubungkan takal pemacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal dipacu. Faham kan? Faham. Okay. Seterusnya.
Okay, terima kasih kepada sahabat saya Iman sebab dah terangkan pada yang sebelum-sebelum ni, dan saya akan sambung. Dan sambungan ni adalah pada Aci Sesondol, iaitu Camp Chef. Man, Aci Sesondol, Man. Salah slide. Aci Sesondol. Tak ada Aci Sekejap, Sesondol. Atas dia tu. Atas dia. Sekejap lah. Ada tak? Dah ke? Tu Aci Engkol lagi. Ni kat sini nampak. Sekejap. Kalau dah dapat beritahu Fik. Masih Aci Engkol. Tak ada lagi Aci Sesondol tu. Ada. Dah ada. Dah? Okay. Aci Sesondol. Okay. Aci Sesondol ni, dia ada nama lain dia, iaitu Camp Chef. Lepas tu kalau Aci Sesondol ni, dia biasanya ditemukan dalam kenderaan bermotor. Seperti kereta. So, dan function Aci Sesondol ni untuk membuka dan menutup injap veil. Okey. Maksud veil ni kalau kamu semua tahu, veil ni dia ada kat bahagian depan. Kalau yang kereta bahagian depan, dalam dia tu ada veil untuk menggerakkan. Nanti ada satu komponen yang akan menggerakkan, iaitu Aci Sesondol dengan veil. Dia menggerakkan veil. Lepas tu kita pergi ke Aci Engkol. Aci Engkol. Aci Engkol. Man, Aci Engkol, man. Okay. Lepas tu Aci Engkol pula. Aci Engkol dan nama lain dia adalah Grand Chef. Dan function Aci Engkol ni adalah untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar. Dan Aci Engkol ni dia sebagai penghantar kuasa ke kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. So Aci Engkol ni dia menghantar kuasa kepada kotak gear untuk menggerakkan sesuatu kenderaan. Okey, itu untuk di situ. Lepas tu kita ada fun fact pula untuk Aci Engkol ni. Dia ada dua jenis. Satu, dia ada cross plane dengan flat plane. Okey, dan kita teruskan kepada gelongso. Lepas tu gelongso kita ada, maksud gelongso ni function dia untuk pengurang geseran bagi menggerakkan sesuatu komponen. Dan banyak dalam industri yang memerlukan pemindahan beban yang berat. Beban pada gelongso digerakkan secara mendatar. So maksud dia di sini, dia nak kurangkan lagi geseran dengan cara gelongso, tapi dia secara mendatar maksud dia. Lepas tu kita gerak kepada galas berbola. Okey. Kata lain bagi galas berbola adalah ball bearing, dan digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar sebagai pengurang geseran dan melancarkan pergerakan. Dapat ditemukan pada bahagian roda kenderaan. Okey. Dia selalunya dalam, kita ambil satu contoh motosikal, motor. Dia kan dalam tayar, dekat kawasan tengah tu. Dekat kawasan tengah tu kita ada
galas berbola. Okey. Itu untuk galas berbola. Dan kita gerak kepada bindu. Cap. Okey, kita gerak kepada bindu. Bindu. Okey. Lepas tu untuk bindu. Bindu cap. Bindu. Dan nama lain dia cap. Lepas tu digunakan dengan mesin gerudi. Lepas tu fungsi untuk pegang dan cengkam mata gerudi. Lepas tu untuk mengetatkan cengkaman mata gerudi dengan pengunci khas yang digunakan. Okey, saya akan terangkan maksud pengunci khas tu. Okey, maksud pengunci khas, dia macam kita ada bindu dia tu. Lepas tu dia ada mata dia ada macam-macam mata. So, dia untuk mengetatkan sebab dia ada contoh macam skru. Dia ada banyak jenis. So, kita perlukan macam-macam mata dia untuk mengetatkan lagi cengkaman tu. Okey. Dan kita pergi kepada rantai. Okey. Kita rantai. Nama lain dia adalah chain. Dia sebagai pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Lepas tu, kalau biasanya kita nampak rantai ni, dia digunakan dalam motosikal dengan basikal. Okey, lepas tu kita tengok pada yang terakhir. Page terakhir. Okey, dalam komponen terakhir ni, dia menunjukkan gambar raja basikal. Okey, kalau boleh nampak di situ. Okey, kita ada 4 iaitu handle, roda, pedal dengan brake. Okey. Maksud handle ni, dia adalah untuk mengawal haluan basikal sama ada ke kiri, ke kanan atau ke hadapan. Pengguna dapat menggerakkan handle dengan bebas kerana menggunakan galas berbola. Okey, so maksudnya kita ada galas berbola kan. Nak buat basikal. Bawah dia tu ada galas berbola untuk nak kita pusing. Macam contoh nak ke kanan, bola dia akan kita bawa kanan, dia akan kanan. Lepas tu kita nak pergi ke kiri, kita akan pergi ke kiri. Kalau ke depan, ke depan lah. Lepas tu kita ada brake. Okey, sistem brake digunakan untuk memperlahan atau memberhentikan basikal yang sedang bergerak. Tuas diguna pada pemegang pencekam brake. Okey, maksud dia ni brake. Dia tugas dia adalah untuk memberhentikan dengan memperlahankan basikal tu yang sedang bergerak. Jadi komponen benda yang digunakan dalam ni adalah tuas. Bagi pada pemegang pencekam brake. Lepas tu kita akan gerak kepada pedal. Pedal akan berpusing apabila dikayuh dengan menghasilkan tenaga penghantar kuasa untuk basikal bergerak. Rantai dan gear memainkan peranan sebagai komponen penghantaran kuasa. Okey. Kalau kita tengok kat sini, dia ada komponen yang saya terangkan tadi, iaitu pada pedal, iaitu rantai. So, dia daripada pedal kita kayuh akan sampai ke rantai. So, rantai ni dia penghantar kuasa kepada roda. Okey, di situ lepas tu kita akan terang pada roda. Roda membolehkan basikal bergerak dengan lancar. Galas berbola yang terletak pada roda membenarkan roda berputar dengan mudah. Okey, so maksudnya roda di sini, roda ni kalau kita kena basikal kenalah ada roda kan. So bila dah ada roda, dalam roda tu kita ada yang saya terangkan tadi iaitu galas berbola yang boleh memudahkan pergerakan tayar. Okey, itu saja daripada saya. Masa pun dah habis. Okey, sekejap. Okey, ada apa-apa soalan tak yang nak ditanyakan? Saya buka. Setakat ni tak ada. Tak ada, semua faham? Ish, terbaik lah. Okay, semua faham Cuba at least buka mic cakap faham. Itu pun dah okey lah.
Nak tanya, Ke ada tanya. yang nak tanya je. Kalau tak ada orang tanya saya tanya. Ada tak? Fungsi takal boleh ulang balik tak? Fungsi takal. Takal. Okey, dipersilakan kawan saya, sahabat saya Iman tolong terangkan. Okey, Man, Macam terang mana Man. takkan? Kenapa dengan takkan? Dia Ifan dia tanya, cuba terangkan balik takal. Sebab dia kata kurang Takkan, jelas tadi. takkan dia merupakan sejenis mesin ringkas yang terdiri daripada roda berputar pada ganda. Okey, dalam takkan ni dia ada roda tau. Lepas tu roda tu dia akan berputar pada ganda. Faham tak? Maknanya fungsi takal ni untuk mengangkat benda yang berat. Yes. Dia ada roda Dengan dan ganda. dengan ganda. Ah. Faham. Terima kasih. Okay, sama. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita nak apa ni? Buka tajuk baru. So tak ada soalan Oh, ni? okey, baik, semua faham. Okey, kita akan teruskan dengan kita punya tajuk seterusnya. Okey, dipersilakan Iman untuk tukar slide. Okay. Boleh nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, baiklah. Dipersilakan kita punya pembentang Akilah dan Ada bicara. Fasha. Okey. Okay, dipersilakan untuk bentang. Okey, terima kasih untuk sesi pembentangan kita orang. Okey, terima kasih. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum semua. Okay. Boleh dengar kan? Dengar. Salah. Hari ni saya dan ayah Akilah akan terangkan pasal reka bentuk elektrik. Iman bukan slide. Dalam sistem elektrik ni, dia ada 4 elemen. Elemen yang pertama, sumber. Yang kedua, medium. Yang ketiga, beban. Yang keempat tu kawalan. Elemen sumber ni, dia terbahagi kepada dua. Sumber boleh diperbaharui dengan sumber tak boleh diperbaharui. So semua tahu sumber boleh diperbaharui tu macam angin, air, ombak, haba macam tu. Yang tak boleh diperbaharui, petroleum semua. Yang boleh baharu ni kan dia macam takkan habis. Lepas tu tidak boleh diperbaharui ni dia akan habis juga nanti. Okay. Lepas tu medium. Medium ni dia merupakan perantara antara sumber dengan beban bagi mengalirkan arus elektrik. Medium ni pun dia ada dua juga. Satu medium berwayar, satu lagi medium tanpa wayar. Medium berwayar tu yang kena pasang wayar dekat switch tu. Okay. Lepas tu yang ketiga, beban. Beban ni dia alat yang melakukan tugas dan menggunakan tenaga elektrik. So tahulah benda yang guna tenaga elektrik ni beban. Lepas tu yang keempat, kawalan. Pengawalan arus elektrik dengan cara memutuskan dan atau menyambungkan litar. So kawalan ni dia macam tempat kawal je lah untuk putuskan dengan sambungkan litar tu. Next.
Dalam sistem elektrik ni, dia ada dua jenis arus. Satu tu arus ulang-alik, satu lagi arus terus. Arus ulang-alik ni biasanya arus yang dibekalkan ke kediaman, macam arus yang dibekalkan kat rumah kita tu. Voltan-voltan dalam arus ni dia boleh kawal naik ke turun guna satu benda ni, nama dia transformer. So transformer ni dia boleh kawal arus tu nak naikkan ke nak turunkan arus tu. Yang seterusnya arus terus. Arus terus ni dia merujuk kepada sistem kuasa dengan satu kekutuban voltan atau arus. Maksudnya dia satu, dia terus je, dia tak ada macam yang lagi satu tu kan ulang-alik macam tu. Okey. Silang pula. Okay, hai. Assalamualaikum. Tadi Fasha dah cakap pasal elemen sistem elektrik kan yang beban semua tu. So sekarang ni saya nak terangkan pula pasal reka bentuk lita. Okay, reka bentuk lita ni dia merupakan satu peralatan elektrik. Iman. Sekejap. Okay, bawah. Okay, ni reka bentuk lita ni dia sebenarnya ada 3 aspek tau, tapi tak ada tulis dekat dalam slide ni. Tapi just nak bagi tahu korang lah yang reka bentuk lita ni dia terdiri daripada 3 aspek, iaitu keselamatan, kedudukan peranti dan lita dengan sambungan lita. Okay, tu je nak korang ingat, tu je. Maksudnya reka bentuk lita ni ada 3 aspek. Tu je. Lepas tu antara jenis-jenis lita dia ada 5 ke 6, saya tak ingat, tapi yang pertama lita tertutup. Ini merupakan jenis lita yang pertama, iaitu lita tertutup. Lita tertutup ni, dia mempunyai satu kitaran lengkap, pergerakan arus, voltan dan kuasa dalam satu lita elektrik. Contohnya, lampu yang menyala apabila switch ditekan. Yang kedua pula, lita terbuka. Lita terbuka ni, dia tidak mempunyai kitaran lengkap pergerakan arus, voltan dan kuasa dalam satu lita elektrik. Contohnya, mentol tidak menyala kerana switch dibuka. Korang boleh tengok benda ni dekat rumah korang sendiri lah. Kalau korang masuk bilik ke nak pasang kipas semua tu kan. Kalau korang tekan switch tu, okay, kipas dia pusing, dia function. Bila korang tutup, macam bila korang tutup switch tu, dia tak function. Dia sama juga macam ni. Dia dua function buka tutup tu ada dekat sini. Next. Okay, jenis lita yang ketiga pula ialah lita pintas. Lita pintas ni dia berlaku apabila wayar positif bersentuhan dengan wayar negatif tanpa melalui mentol. Dia ringkasnya senang macam ni je. Lita pintas ni dia jadi apabila wayar positif dia bersentuhan dengan wayar positif. Lepas tu pula lita pintas ni boleh menyebabkan lita pintas ni akan berlaku. Contohnya macam percikan bunga api terkena macam ni nak cakap. Percikan bunga api yang boleh menyebabkan kebakaran yang terhasil apabila penebat wayar yang bocor bersentuhan antara satu sama lain. Lepas tu ada lita salah kekutuban, merupakan lita jenis lain keempat. Lita yang terhasil akibat daripada salah pasang pada lita elektrik. Contohnya, LED tidak menyala kerana kaki katat negatif disambungkan pada punca positif bateri. Okay, lepas tu lita arus bocor merupakan lita yang kelima. Lita yang terakhir. Lita ni lita yang terjadi akibat kebocoran arus pada wayar hidup dengan badan logam perkakasan elektrik. Okay, korang faham tak lita ni ada berapa, pasal apa nama lita-lita tu? Setakat ni korang faham tak? Faham. Setakat di sini saya faham. Macam ni faham. Okey, boleh tak seorang bagi tahu saya lita ada berapa jenis? Tu je, saya nak tahu tu je. Lita ada berapa jenis? Ada 5. Ada 5. Okey, seorang lagi bagi 3 contoh lita. 3 contoh jenis lita. Siapa-siapa je.
Lita tertutup, lita terbuka dengan lita pintas. Okay, terima kasih. Okay, next. Okay, benda ni kita dah belajar hari tu dengan Cikgu Kaya tau. Macam korang tahu kan kalau nak kira hukum OHM ni yang guna piramid ni semua. Okay, kalau korang lupa lah, saya ingatkan balik. Kalau korang boleh kira hukum OHM tu menggunakan piramid ni. Contohlah kan, kalau korang nak cari volt time. Okay, korang tengok kat slide tu, korang tengok kat piramid tu kan. Kalau korang nak kira volt time, korang boleh tutup V. So V tu kan mewakili volt time. So korang tutup V tu, korang akan dapat I dengan R sahaja. So dia function di sini tau. Atas bawah tepi ni semua. Kalau korang nampak ada satu garisan dekat tengah. Ada satu garisan mengufuk, ada satu garisan mencancang. Kan? Korang nampak kat situ. So garisan mengufuk tu dia merupakan tanda bahagi. Yang mencancang tu pula darab. So kalau korang nak cari volt time, korang tutup V tu, korang akan dapat I dengan R. So volt time, rumus dia punya formula I darab dengan R sebab dia bersebelahan dengan R kan. So dia bersebelahan darab, atas bawah bahagi. Okay, setakat ni korang faham tak macam mana nak tahu dia bahagi ke darab ke, tahu tak? Faham tak? Faham. Faham kan? Sebab korang faham tak? Sebab nanti adalah kita orang bagi soalan sikit pasal benda ni, macam mana nak kira semua tu. Okay, lepas tu I dia mewakili arus. Okay, masa saya cakap kalau korang nak cari sesuatu tu, korang tutup apa yang korang nak cari tu. Kan dia nak cari I, so korang tutup I. Korang tutup I, korang ada dapat V dengan R saja. So V dengan R tu dia atas bawah. So V bahagi R. Okay, itu kalau untuk cari arus tu yang I tu. Kalau untuk cari rintangan pula, korang tutup R. Korang tutup R, korang akan dapat V dengan I. So korang kena V bahagi I. Itu formula dia. Macam tu, senang je. Tapi kalau untuk rumus kuasa, dia lain sikit tau. Dia tak ada dalam ni. Ni korang kena hafal sendiri lah. Rumus kuasa dia P sama dengan V darab I. Itu korang kena hafal sendiri. Okay, saya serahkan kat Fasha. Kalau betul korang faham, saya serahkan Fasha untuk Fasha bagi soalan sikit kat korang. Semua ada kalkulator tak? Sebab ada. Kita try kira nilai voltage. Sebagai kira nilai voltage ni, kalau arus dia 1.5, lepas tu beban dia 4. Berapa nilai voltage dia? Siapa boleh jawab? Saya ulang arus 1.5, beban 4. So kena betul. 6 voltage jawapan dia. Lagi satu, cuba cari nilai rintangan. Voltage dia 6, arus dia 1.5. Saya ulang lagi. Voltage dia 6, arus dia 1.5. Cuba seorang jawab. Baik. Betul. Okay. Semua tahu kan cara nak kira kalau atas dengan bawah tu bahagi, kalau tepi-tepi darab. Okay, dah. Okay, Iman next. Okay. Kita dah siap yang buat pengiraan parameter semua tadi, yang formula semua tu yang korang dah faham tu kan. Okay, so kita akan bagi tahu korang penghasilan lakaran. Okay, lakaran ni perlu dibuat sebelum membina gadget. Lakaran ni adalah sebagai gambaran awal projek yang akan dilakukan. Tujuan menghasilkan lakaran ni untuk memastikan kuantiti dan kedudukan yang betul. So, macam kalau korang belajar sebelum ni semua tu kan, dia kalau korang nak buat apa-apa pun mesti korang akan kena buat lakaran dulu untuk memastikan projek korang tu ataupun apa yang korang nak buat tu jadi. Okay, so kalau korang tengok dekat slide tu, kalau korang dah siap lakaran lita, lakaran tu kan, korang dah siap buat lakaran, dia ada dua lakaran tau. Macam kalau yang lakaran first tu, dia macam betul-betul after korang buat lakaran, akan dapat lita elektrik ni. Sebab korang kan dah buat lakaran, so korang buat lita tu dalam real life. So ini, lepas tu lakaran, kalau dekat sekolah kan kita ada belajar simbol-simbol semua tu kan, simbol bateri, simbol cahaya, simbol mentor semua tu, itu untuk korang buat lita
lita skematik ni. Kalau korang tengok kat slide ni, dia ada tunjuk gambar. Lita skematik ni gunakan simbol-simbol yang kita belajar selama ni. Simbol layar, penebat, bateri semua tu. Okay, tu je. Saya silakan Kak Fasha pula. Iman next. Okay, lepas tu kita kena analisis elemen sistem elektrik. Analisis ni dia dilakukan untuk memastikan setiap elemen dalam listrik elektrik mencukupi dan mematuhi nilainya. So tahulah untuk kita analisis lah benda-benda yang kita nak dekat ada dalam sistem listrik elektrik tu cukup ke tak. So cara langkah-langkah untuk membina gadget elektrik ni, first kita sediakan bahan semua yang bahan kita nak tu. Lepas tu kita tentukan dan susunan dan kedudukan gadget. Lepas tu dah tentukan tu kita buat penyambungan lita gadget. Last sekali kita pasang semua tu sekali dekat tempat yang kita dah tetapkan tadi. So nanti dia jadi satu lita elektrik. Next. Yang last sekali kita akan buat pengujian dan penilaian. Maksudnya kita dah siap semua tu, kita buat pengujian. Pengujian ni dia dibuat dekat gadget yang kita buat tu untuk memastikan gadget yang kita buat tu dah boleh berfungsi, lepas tu dah berfungsi macam yang kita nak lah. Penilaian pula dia dilakukan lepas dah buat pengujian tu dekat komponen yang kita buat tadi. So kita nilai lah ada apa-apa yang tak cukup ke apa, lepas tu dah siap. Okay, saya ada nak tambah satu. Kan tadi Fasha dah cakap pasal buat pengujian dengan penilaian tu. So, korang dah buat pengujian, dah buat penilaian tu, korang akan dapat detect part mana dekat korang punya lita tu, part mana yang lemah, part mana yang tak berfungsi. So, apa yang akan korang lakukan terhadap lita korang? So, apa yang korang akan buat terhadap lita korang kalau korang dah dapat detect dia punya kelemahan, dia punya mana tak function semua tu, apa yang korang akan buat? Siapa boleh jawab? So, kita dah belajar banyak kali. Dekat last lakaran ke dekat last project je memang akan ada benda ni. Kita akan buat benda ni untuk jadikan kita punya lita tu sempurna, perfect macam tu. Siapa boleh jawab? Buat penambahbaikan Betul. So, dia last sekali korang dah dapat, dah siap data korang tu, korang dah buat pengujian, dah buat penilaian, korang dah detect mana yang lemah, mana yang tak function, korang akan buat penambahbaikan korang tu untuk memastikan data korang tu function dengan, berfungsi dengan sebaiknya. Itu je. So dah siap untuk bab 2.3 reka bentuk elektrik ni. Kita orang berempat akan terangkan pula pasal reka bentuk elektronik. Sekejap Sekejap, yang mana? Salah teknikal sedikit. Kantoi. Assalamualaikum cikgu.
Boleh nampak tak? Boleh. Boleh bang. So, tajuk terakhir kita untuk hari ni bab 2.4 iaitu reka bentuk elektronik. Okey, kita start untuk pengenalan dia. Okey. Dalam reka bentuk elektronik ni dia ada dua microchip yang apa ni? Dia penting untuk dalam suatu reka bentuk elektronik tu. Okay, first kita ada mikro pengawal. Okay, mikro pengawal merupakan suatu peranti kawalan dalam suatu chip. Okay, mikro pengawal juga terdiri daripada unit pemprosesan pusat iaitu CPU, RAM, Random Access Memory, ROM, Read Only Memory, dan port input atau output yang dibina di dalamnya. Mikro pengawal juga berfungsi untuk mengawal peranti elektronik. Ini juga untuk menjalankan kawalan mudah berdasarkan pengaturcaraan yang telah dimuatkan di dalamnya. So dalam mikro pengawal ni dia tak ada programming untuk gerakkan dia punya reka bentuk tu. Okay. Seterusnya mikro pemproses. Mikro pemproses merupakan peranti pemprosesan mikro dalam satu chip juga, sama seperti mikro pengawal tadi. Mikro pemproses ni digunakan bersama dengan chip-chip sokongan yang lain seperti input, output, RAM dan ROM. Okay. Chip sokongan ni dia berada di luar mikro pemproses dan dihubungkan melalui sistem bus. Okay, maksud dia chip sokongan dengan mikro pemproses ni dia bukan macam ni, dia bukan satu, dia asing-asing, tapi dia dihubungkan melalui sistem bus. Faham kan? Boleh. Okay. Kebiasaannya mikro pemproses ni digunakan untuk melakukan kawalan yang besar seperti komputer. Okay. Komputer dia ada banyak function dia kan untuk kita. Kita boleh guna untuk share maklumat, buat meeting semua. So mikro pemproses ni dia gunakan untuk kawalan yang besar lah. Okay. Next kita pergi dekat microcontroller pula. Okay. Bahagian mikro pengawal ni terdiri daripada input dan output. Okay. Ketiga-tiga bahagian ni penting dalam pembinaan suatu sistem kawalan. Okay. Contoh dia dekat rajah bawah ni. Okay. Dia ada bahagian input, bahagian proses dengan bahagian output. Okay, bahagian input tu dia macam sistem yang kita dah masukkan. Contoh komputer. Contoh komputer lah. Kita klik button tu. Faham tak? Okay. Contoh kita klik Google. Kemudian dalam dia akan proses. Dalam dia proses, output dia pula akan keluar result dia. So, lepas kita tekan button Google tu, akan keluar dia punya browser besar. Faham tak? So dalam tu kita boleh type macam-macam lagi maklumat. Okay. Seterusnya saya serahkan pada pembentang yang lain. Okay. Hari ni kita tengok pasal bahagian input pula. Dalam bahagian input ni dia ada dua. Satu input digital, satu lagi input analog.
Bahagian input ni dia menerima isyarat dan menghantar kepada unit pemprosesan pusat, CPU yang selalu ada dekat komputer tu. Okey. Peranti input digital. Contoh peranti input digital ni, switch tekan tutup dan switch tekan buka. Nah, benda switch tekan tutup dengan switch tekan buka ni, dia untuk menyambung dengan memutuskan litar. Lepas tu dalam input digital ni kita ada switch micro. Kita ada penderia pergerakan. Penderia pergerakan ni dia mengesan pergerakan berdasarkan pergerakan haba yang dikesan. Maksudnya dia kan penderia pergerakan, so dia kesan pergerakan lah. Lepas tu yang last penderia air. So macam tadi penderia pergerakan dia kesan pergerakan. Penderia air ni dia mengesan kehadiran air. Macam tu je. Lepas tu input analog. Peranti input analog ni ada 3 contoh peranti dia. Satu, penderia jarak. Penderia jarak dia mengesan jarak antara penderia dengan objek atau halangan. So, dia mengesan lah penderia jarak ni. Lepas tu, penderia cahaya. Penderia cahaya ni dia dihasilkan berdasarkan perubahan kecerahan cahaya yang diterima. So dia kesan perubahan cahaya tu. Yang ketiga, penderia suhu. Penderia suhu ni dia mengesan suhu dalam jelat tertentu. Okay, next bahagian proses. Bahagian proses ni dia dilakukan oleh CPU dan melaksanakan atur cara yang disimpan dalam ROM. Okay. Kemudian ROM digunakan untuk menyimpan atur cara dan data secara kekal dalam mikropengawal. Yang ada kita ada cerita pasal mikropengawal tadi kan. Yang dia ada unit sistem bus, dia sambung dengan sistem sokongan lain. Okay. Kemudian RAM digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Data akan terpadam apabila bekalan kuasa dimatikan. Kemudian isyarat diterima daripada input, kemudian akan diproses oleh CPU. Kemudian CPU akan menghasilkan isyarat kepada output. Okay. Macam kita dah ada dah. Kita dah terang dah tadi dekat slide yang keempat yang ni. Kita dah terang dah tadi pasal input, proses, output semua kan. Okay. Faham kan? Yang lain? Boleh bagi respon tak? Okay, nak tanya satu soalan lah. Okay, saya bagi contoh. Apa ni sliding door? Kereta automatik. Okay, input dia dikesan daripada mana? Pengesan jarak. Okay, lepas tu dia akan diproses. Output dia apa? Pintu terbuka. Betul. Pintu akan terbuka. Sebab dia dah diprogram dalam mikro pengawal tu. Kalau dia kesan ada orang nak lalu, pintu tu akan automatik terbuka. So itu dia punya output. Faham kan? Faham. So kita pergi next. Bagi output. Okay. Sekarang ni kita pergi pasal bahagian output pula.
bahagian output ni dia akan terima isyarat daripada CPU. Lepas tu dia akan melaksanakan isyarat yang dia dapat. Peranti output ada diod pemancar cahaya iaitu LED. Dia berfungsi menghasilkan cahaya sebagai pemberi isyarat dan sebagai lampu perhiasan. Seterusnya kita ada pembas. Pembas ni dia berfungsi dengan cara menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi. Pembas ni dia selalu digunakan sebagai penggera keselamatan. Next. Lepas tu kita ada geganti. Geganti ni dia suis kawalan litar berarus tinggi. Lepas tu motor arus terus, dia berputar apabila ada arus elektrik yang melaluinya. Maksud bila ada arus elektrik dia pun berputar. Motor arus terus ni dia tukar tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Lepas tu last sekali lampu LED. Dia mengeluarkan cahaya. Itu saja. Terima kasih. Okey, baiklah. Dan saya pula akan menyambung. Dan di situ kita tengok di slide dia mengatakan menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Dan di situ dia kata menghasilkan lakaran. So di situ kita ada dua. Iaitu yang pertama lakaran gambar raja blok. Dan kalau nak tahu raja blok ni dia menerangkan secara ringkas tentang cara sistem beroperasi. So di sini blok dia tak membuat secara dengan teliti. Dia buat secara ringkas saja. Dia tak ada penelitian dekat situ. Lepas tu yang kedua lakaran reka bentuk litar sistematik. Dan di sini dia menunjukkan aliran kendalian suatu litar elektronik. So di sini kita dapat bahagikan dua, iaitu secara ringkas dengan secara teliti. Okey, itu untuk dua lakaran di situ. Dan kita ada juga binaan papan litar elektronik mikro pengawal. Okey, slide sila tunjukkan. Okey. Ya, yang pertama kita ada bateri 12V dan rajah di situ, dan dia membekalkan bekalan kuasa 12V sebab bateri dia 12V. So dia bekalkan bekalan kuasa 12V. Lepas tu kita ada diode. Okey, contoh rajah dia dekat jadual juga. Dan membenarkan arus elektrik mengalir pada satu arah saja. So dia tak ada dua arah. So dia satu arah saja. Okey, lepas tu kita ada kapasitor berkutub 330 NF. Dan rajah ada di situ juga di jadual. Dia menyimpan dan membuang cas elektrik. Dan kita pergi kepada bawah dia pula, iaitu kapasitor tidak berkutub 18 PF dan 100 NF. Dan dia sama juga menyimpan dan membuang cas elektrik. Okey, macam mana nak bezakan antara dua tu? So kita kena tahulah apa dia yang kapasitor berkutub 330 dengan kapasitor tidak berkutub 18 PF dan 100 NF. Okey, tu kita kena pastikan dua tu. Macam mana nak bezakan dia? Okey, lepas tu pengatur voltan 5V LM7805. Okey, rajah juga ada tunjuk di dalam slide. Dia fungsi dia untuk merendahkan nilai voltan daripada 7V hingga ke 20V kepada 5V. Okey, lepas tu switch satu kutub satu arah. Fungsi dia menyambung dan memutuskan arus elektrik litar bekalan kuasa. Okay, rajah dia ada tunjuk juga. Dia switch kutub satu arah. Betul. Okey, lepas tu kita ada kristal 20 mHz.
Rajah ada juga dalam slide. Menjana jam. Dia menjana jam clock. Lepas tu kita ada perintah tetap 10K mengawal dan menghadkan elektrik. Lepas tu kita ada switch tekan tutup dan menyambung dan memutuskan litar set semula. Modul Bluetooth, sebuah alat komunikasi tanpa wayar untuk menerima dan menghantar isyarat antara dua peralatan. So, modul Bluetooth ni dia komunikasi tanpa wayar. Dia untuk menerima dan dia akan menghantar isyarat antara dua peralatan. So, itu function Bluetooth. Lepas tu kita teruskan kepada membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Okay, membina litar simulasi. Lepas tu, litar simulasi ni dia hanyalah simulasi. Dia bukan yang betul-betul punya. So, litar ini hampir menyerupai litar sebenar. Tapi tak. Lepas tu kita dapat lihat secara sesuatu sistem yang dibina itu beroperasi dan berfungsi sebelum sistem sebenar dibangunkan bagi mengurangkan masalah kerosakan. So, dia macam nak simulasi ni untuk kita cuba sebab kita tak nak dapatkan, kita nak terus rosak. So di situ ada, so kita nak tahu mana yang kita kena betulkan dulu untuk menghasilkan sesuatu projek tu. Sudah. Okay, lepas tu kita nak pastikan pengenalan perisian, pemprosesan pengatur caraan secara teks. Lepas yang kedua, fungsi asas arahan atau cara untuk membina simulasi blok. Yang ketiga, pembinaan simulasi asas menggunakan blok. 4. Merancang pengatur caraan untuk menghasilkan simulasi blok. Dan 5. Langkah untuk memaparkan simulasi blok. Okey, itu itu saja. Dari situ saja daripada saya. Okey, terima kasih. Okay, saya akan terangkan pula pasal membuat penyambungan litar input dan output kepada mikro pengawal. Jadi kat sini dia tunjuk. So, langkah yang pertama, saya fahami lakaran litar skematik. Yang Syafiq tengah tadi kan dah lukis litar skematik tu. So, kita kena baca dan fahami litar tu. Lepas tu, kita kena ketiga, kita dah ada bahan-bahan tu, kita dah baca, dah faham kita punya lukisan tadi, kita dah ada bahan-bahan tu, kita bina litar input dan litar output. Lepas tu, sambungkan litar input dan output menggunakan pelompat dan soket pada plug papan litar. Lepas tu, pastikan litar input dan output dipasang pada plug yang betul pada papan litar. Dan semak penyambungan litar yang dilakukan ini berdasarkan lakaran litar skematik. So kita dah siap, kita dah sambungkan output, dah sambungkan input, dah siap litar tu semua. Kita check balik, sama tak dia punya lakaran real tu dengan lakaran skematik tu, betul tak apa yang kita buat tu. Okay, next. Iman. Menulis pengatur caraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan litar output. Okay. Menulis pengatur caraan mudah. Suatu set tata cara arahan kepada mikro pengawal untuk memproses isyarat input dan menghasilkan isyarat output untuk melaksanakan arahan. Okey, kan tadi Iman ada kata yang dia bagi contoh tadi kan bila orang tu dekat, pintu tu akan proses, lepas tu dia akan terbuka. Maksudnya itu dia punya proses, dia punya proses sudah diletakkan dalam dia punya mikro pengawal tu, dalam dia punya pengatur caraan. Maksudnya dia dah set dah dekat situ, kalau ada kalau dia dah detect orang dekat, maknanya pintu tu kena buka untuk orang lalu macam tu. Lepas tu, okay, next Iman.
Okey, ni yang last section saya. Membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar elektronik. Pengujian. Pengujian ni untuk memastikan penyambungan litar adalah betul dari segi kekutuban dan keadaan komponen serta peranti yang digunakan berfungsi dengan baik. Penilaian dilakukan berdasarkan kefungsian litar elektronik beroperasi mengikut tujuan yang hendak dilakukan. Yang terakhir, mencari. Kalau macam kita dah buat pengujian dan penilaian, so kita dah tahu dah kita punya litar tu jadi ke tak apa semua. So kita kalau macam ada problem, kita kena cadangkan penambahbaikan. Contohnya dilakukan dari segi penambahan peranti input dan output. So kita punya litar tu akan jadi lebih baik lah. Kita buat penambahbaikan dekat bentuk litar semua tu. So akan jadi lebih elok, lebih bagus. Page kriman. Apa jadi? Ini last slide ke? Okay. Ni last. So, tajuk pembentangan kita untuk pagi ni dah habis. Oh, habis dah? Okay, tepuk tangan. Aduh. Korang Dah faham habis. tak? Kalau soalan korang dah relax soalan. Ada soalan tak? Sebelum kita nak habiskan. Soalan Iman jawab semua. Ustaz. Ada soalan tak? Soalan. Tak apa, korang kalau ada yang tak faham lagi, Ada soalan nanti tak? bolehlah jumpa kita orang yang bentang ni. Tahu? PM Afiq. PM je. Nanti jawapan sampai lah. InsyaAllah. Kalau Maria nak tanya sini nanti. Ya, ada soalan tak? Soalan satu. Soalan dua. Sebab Soalan rasanya tak? banyak sangat bentang tadi. Sebab salin ni. Ni apa kalau nak slide ni? Nanti kami share lah slide ni. Nanti boleh buat bahan rujukan kan. Okay, ada berapa soalan? Soalan dua. Afiq. Soalan tiga tutup. Afiq. Kalau tak ada, okey. Ada yang cakap ke? Afiq. Muhammad Ifai. Tak apa, aku tutup. Nak tanya ni, pengesan cahaya tu macam mana? Kan kalau pengesan jarak kan dia akan mengesan objek yang berdekatan dengan dia. Pengesan cahaya. Kat mana? Berdiri cahaya. Ni. Oh, itu siapa yang tekan? Yang tekan jawab. Bahagian input analog. Apa tu pendera cahaya tu, dia peka dekat cahaya, lepas tu dia ni perintah pun boleh ubah. So dia bergantung kepada jumlah cahaya yang diterima. Maksudnya dia kesan jumlah cahaya yang diterima. Tahu tak? iPad. Apa dicontoh? Contohlah kan, kalau kau pakai telefon bimbit kau, contohlah kalau kau duduk dalam rumah, brightness kau tu akan auto macam rendah. Brightness kau akan terang tapi bila akan gelap je. Tapi bila kau keluar rumah, kau duduk kat matahari, kau punya brightness tu akan auto kuat sebab dia nak bagi kau nampak apa yang terpapai dekat earphone bimbit kau tu. Tak tahulah kalau semua phone ataupun certain phone, tapi dia macam tu. Kat earphone bimbit ada brightness untuk terang semua tu. Okey. Faham. Terima kasih. Adakah? Ada lagi kah? Soalan 3. Tak kita suruh wakil badan kita untuk Siapa yang wakil badan? Eden. Muhammad Danish. Kita buka majlis ke tadi? Tak buka. Danish baca doa, masa tutup.
Boleh jadi ni. Kita menyebut majlis ibadah. ilmu kita dengan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dulu. Dia ni, buka dulu. Alladzina amanu yang kau tak buka bukan salah aku, salah kau orang tak buka. Buka je. Boleh. Saya buka majlis satu saat, saya tutup majlis balik. Okey, sekian, terima kasih. Nasib aku baca majlis sendiri tadi. Okay, itu saja. Terima kasih. Dah tu ya? Tu ya? Clear ke? Terima kasih sebab dapat join. Itu je. Tak nak cakap apa dah. Dah rekod sampai situ je. Part ni potong. Nanti kau pandai kau edit. Thank you Dok Aja. Wah, You join. Harap korang Apa? faham lah mana pun trouble. gabra. Aduh. Aku ingat ada pengetua